Dan bila kita cakap satu player kelab Europe, kita tahu siapa lah. Arif Aiman Hanafi. Tapi Hai, Assalamualaikum, selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Kembali lagi dalam podcast kali ni. Sangat special sebab kita ada seorang anak muda yang sekarang ni dia telah bekerjasama dengan kelab Spain sebagai pencari bakat untuk kelab Vélez Club de Football. Dekat Sepanyol Division 4 Division 4 sekarang ni. So kita ada dia, Muhammad Qayyum bin Shaharuddin. So aku panggil Qayyum Okay, Qayyum, thank you so much datang lepak dengan kita orang hari ni. okay, terima kasih guys buat invite. Alright, tak ada. So untuk first kali mungkin kau kenalkan diri dan latar belakang kau sikit lah. Okay, kalau nama penuh tadi dah sebut, tapi saya ulang balik lah. Boleh. Muhammad Qayyum bin Shaharuddin. Saya dari Kelang, Selangor. So recently graduate dari Diploma Sport Industry Management. Oh, okay. Memang budak sport lah, jiwa sport tu. Dekat mana study? Study kat Universiti Selangor, Unisel. Okay. So ambil, apa kau ambil? Sains sukan maksudnya? Bukan sains sukan, sport management. Sport management. Bahasa Melayu tu apa? Pengurusan sukan? Pengurusan sukan. So okay, apa yang kau belajar sebenarnya dalam pengurusan sukan tu? Pengurusan sukan tu lebih pada macam, bahasa Inggeris management ada lebih pada macam marketing, facilities management. Oh, okay. So, business, most of the thing macam tu lah. So baru habis grade, maksudnya degree, diploma? Diploma. So sekarang umur? 22 muda lagi. So okay, mungkin sekarang ni aku dapat tahu kau dah more tu untuk scouter ataupun pencari bakat. So mungkin boleh sharekan macam mana journey kau terlibat dalam bahagian scouting ni. Okay, kalau scouting ni sebenarnya, kalau kebanyakan orang kita, dia lebih kepada kalau tak coach, player, betul tak? Kalau tak coach, player. Tapi aku sebenarnya start kenal scouting, aku sebenarnya macam tu juga. Kalau tak player, aku nak jadi coach. Tapi start kenal scouting ni, waktu tu di U21 aku main FM, Football Manager. FM. Waktu tu dia bukan bayar tau, tapi aku ambil JDT. Orang Malaysia lah. Walaupun Selangor kan, tapi aku ambil JDT lah. So aku macam, benda scouting ni ada tab kan, rasa scouting. Macam, oi, boleh tak Asia, Southeast Asia, atau aku letak world 320k, ingat lagi scouting budget kan. Aku macam, macam cek player. Lepas tu, tiba dalam game tu, dia bagi report. Macam, lepas tu start itu macam tengok macam scouting, dia report player dia tu kan. So start itu aku macam makin menaik minat. Okay. Makin minat. Lepas tu last year aku ambil sijil atau certificate dari FA England in talent application atau scouting lah. Lepas tu start dari tu aku start belajar buat report. So start dari tu aku ambil juga sijil pada tutor yang pengalaman, macam dari IPSO, PFSA. Kalau korang rajin kau Google lah. Lepas tu and few ada tutors lah. So start dari tu aku belajar, and then aku start first career sebenarnya bukan dengan Vélez yang sekarang aku punya kelab. Aku start pada International Academy based on kat Spain juga. Dekat Spain juga. Okay. So dia punya main responsibilities try build up punya scouting base kat sini untuk recruit any potential players dari under 14 sampai under 18 ke International Academy tu lah. Tapi tu cuma for few months, and after that aku dapat offer lah dari Vélez. So start itu aku dengan Vélez sampai sekarang. Maksudnya kau start lepas kau dah main FM tu, kau buat CJ semua, kau start dengan academy kat Spain tu. Macam mana kau approach, macam mana kau dapat untuk scout kat sana tu? So yang tu basically time tu orang tengah buka vacancy untuk macam regional punya recruitment. Dia lebih pada recruitment lah, bukan scouting, dia berbeza sikit. So aku macam approach lah, aku cakap nak try market Malaysia ke tak. So dia kata, diorang pun dengar Malaysia, macam some news lah, macam football Malaysia makin naik. So start dari situ diorang accept lah, diorang rasa nak approach, nak explore. Okay. So dari situ kau dah buat berapa tahun kau kat akademi tu? Dia tak lama, dia few months je. Lepas tu baru kau dapat offer dengan Vélez. Dengan Vélez lah. Okay. Dekat report, soalnya kalau kat Malaysia ni mungkin aku rasa scouting ataupun bahagian scouting ni, pencarian bakat ni jarang ada kot. Jarang. Aku rasa mungkin JDT aja, mungkin aku salah, mungkin aku betul. Tapi aku rasa hanya ada JDT saja. Okay, apa yang membuatkan kau rasa kau nak mendalami selain kau main FM tu, sebab kat Malaysia ni market dia tak luas. Apa buat kau rasa aku nak all out untuk bagi scouting lah. So sebenarnya aku ni memang peminat sejati bersepak negara kita lah.
So dari kecil aku sanggup gaduh orang tua kedai mamak semata tu nak tengok Liga Malaysia. Walaupun dia nak tengok Chelsea ke Arsenal kan. Oi, datang. Aku sanggup gaduh sampai aku macam balik nangis. So aku macam start dari situ aku rasa macam aku nak apply scouting ni ataupun nak memperkenalkanlah scouting scene ni dekat dalam bola sepak negara kita, sebab scouting ni dia sedikit sebanyak membantu dalam segi pemilihan pemain lah untuk kelab ni. Macam kadang-kadang kita ambil player ni tak kena, so at least kalau ada scouting department atau scouting team dia boleh tolong lah management sikit. Sebab tu kau okay. Bila kau dah berada dalam Veles Club ni, mungkin sebelum kita pergi Veles Club, apa yang orang tak tahu tentang scout? Mungkin nak report tu macam mana? Apa yang kau kena buat sebenarnya bahagian scout ni? So mungkin kalau kat Malaysia orang dengar selalu orang terkenal tengok YouTube je. So macam mana? Kalau untuk report tu, most of the thing yang general kita sebab tahu kena strength atau weakness. Lepas tu dia sebenarnya dia vary to the clubs. Macam contoh ada club ni dia nak include dia punya DNA. Contoh macam ambil contoh Liverpool, dia nak jejen pressing ikut style Klopp ke apa, ataupun Kitaka ke macam ikut Pep kat Man City. So dia ada macam satu page khas untuk DNA diorang. Sebab diorang nak macam contoh, walaupun kau ambil contoh, kau ambil seorang player ni, kau nak masuk kat Man City, tapi kalau dia tak fit DNA, dia tak ni lah. Lepas tu dia punya record transfer, dia punya injury history, sebab nak tahu player tu boleh bagi ke tak sumbangan kuasa bermain, sama dia bagus ke, macam tu lah. Sebab tadi kita borak kan kat belakang game dia, kalau at least minimum 7-8 helai juga report kau kena buat kan. Sebab aku rasa benda ni kena minat sebenarnya. Kalau tak minat mungkin susah juga kan. So apa yang kau rasa macam kau nak kena luang masa untuk depan TV, depan laptop ke apa yang membuatkan kau kuat, okay aku memang nak betul-betul buat ni? So siapa yang rapat dengan aku, mostly kawan-kawan rapat, kawan keluarga lah, diorang tahu aku memang nak jadikan scouting ni sampai orang Malaysia rasa macam ni penting. Sebab kadang-kadang aku borak dengan orang kat social media, kadang-kadang aku borak dengan kawan-kawan kan, diorang rasa macam kau buat apa sekarang? Aku sekarang scout je. Untuk mana kelab? Scout tu apa? Macam, wih lama. Scout ni apa? Aku macam, tak boleh. Aku nak kena ada. Sebab kadang macam tadi Syam dah cakap, kita tak tahu. Sebab kita orang pun bukan dalam management setiap kelab dalam Liga Malaysia. Tapi apa yang tuan nampak dari mata kasar cuma JDT saja yang ada scouting team yang diorang hebahkan lah. Jadi sepatutnya every club kena at least spend money sedikit untuk ada department tu lah. Untuk ada department tu, dia penting lah. Okay, bila kau dah dalam dah berapa tahun dalam Veles ni? Veles ni dia almost a year. Setahun lah. Okay. Hampir lah. Sebab apa yang kau buat dalam tu? Mungkin kau boleh share sikit. So dalam Veles tu basically dalam mungkin task weekly kau, harian kau apa yang kau buat? Kau boleh share. So kalau weekly task aku kena produce at least 3 report setiap minggu. So 3 report tu dia berlainan lah. Kadang-kadang dia boleh jadi matches team, maknanya kita tengok satu perlawanan tu antara 2 klub, kita kena cari seorang player yang outstanding performer lah, so untuk recommend. Betul. Yang kedua maybe individual yang mana kita dah dengar performance dia baik dalam liga ke apa, untuk kita scout bawa ke klub Veles. Yang ketiga, yang ni untuk personalize, untuk scout yang terpilih sajalah untuk di Veles ni, iaitu buat position analysis. So macam sekarang aku pegang satu klub lah yang aku takkan sebut. Okay, untuk ni lah aku takkan sebut, yang mana untuk sepanjang liga ni aku kena buat special report pasal diorang, cara diorang main, formation, through the build up, transition, macam tu lah. Maksudnya kau kena tengok highlight game, bukan highlight, maksudnya full game tu balik untuk kau buat report tu selama 90 minit. Ya, betul. Contoh kalau kau dalam kelab tu okay, contoh dia kata okay, macam aku nak cari sekarang ni right back dengan left back. Sekarang left back dengan right back sekarang more to introvert kan. So apa yang dorang macam tu, maksudnya dorang cakap dengan kau, okay aku nak macam ni, macam mana kau cari benda tu? Player yang dorang nak ni, dorang bagi kriteria, macam mana kau cari player tu? Okay, kalau untuk cari player yang fit kriteria tu sebenarnya dia macam average level lah, maknanya dia tak susah tak senang. Okay. Kadang-kadang ada yang jenis right back ataupun full back lah, left back dengan right back, jenis duduk dekat touchline sebab dia nak provide with open lah untuk support. So kadang ada ada some players boleh ikut sistem tu inverted full back yang jenis nak possession of the ball. So kadang contoh aku dapat report ataupun dapat task kena tengok 2 team ni, tapi dalam 2 team ni mesti aku nak cari inverted full back.
tapi tak ada. Tak ada. Okay. So nak kena move on lah. Dia tapi kadang-kadang contoh ada DNA macam satu inverted ni dia tak fit, tapi DNA lain dia fit. Mungkin boleh dapat lah. Dia maknanya tak pandang untuk satu DNA lah. Kalau contoh DNA fail, dia akan based on yang point yang lain pula. Sebab kalau tak salah aku, apa use Brentford pakai tu? Brentford pakai apa? Aku panggil, aduh. Otak pun tengah blank lah. Pakai data. Bukan data analysis ke? Data analysis. Brentford pakai data analysis untuk cari player. Adakah kau gunakan benda tu sebenarnya? Yang tu sebenarnya aku tak more to data analysis sebab aku jenis pada Kau pada peringkat awal lah, cari peringkat awal. Okey, faham. Sebab macam kelab, aku personally lah untuk kelab Wales, kita orang yang scout ni tu ada 40 base scout dalam kelab. Okay. So kita buat report dan contoh masuk ke lapisan kedua ni scout yang ada dekat Spain. So dia akan pergi secara fizikal untuk tengok lah pakai mata dia sendiri kat stadium. So yang ketiga baru lapisan yang macam director, coach. Lepas tu di samping tu yang lapisan kedua tadi dia akan bekerjasama dengan kita punya data analyst. Kita ada data analyst yang sendiri lah. So maknanya dah lebih pro bahagian tu. So kita pun tak pro bahagian tu. Mungkin mungkin ada kelab yang aku cakap tadi, dia akan suggestkan kriteria yang ni. Mungkin Wales ada DNA dia. Mungkin kau ada tak player-player yang kau scout sendiri, kau suggest kat orang? Yang scout yang suggest sendiri. So yang cakap dia, ni diorang tak bagi tapi kau yang suggest, okey boleh ni player ni. Okey, so untuk season ni tadi kita sempat borak kelab aku dia baru borong player banyak, berbelas-belas player. So aku daripada 11 player tu ada 2 player dari my recommendation and one of them just aku tak dapat task pasal dia pun, tapi aku suggest dia bermain untuk striker lah. Dia main striker dan dia punya ni performance dia tak bagus pun. Bukan tak bagus lah, tapi dia last season, first half season tu dia regular dalam first 11, tapi second half of the season tu dia lebih kepada backup lah. Main dia substitute, sometimes dia dapat ni. So by end of the season aku suggest lah. Sebab dia fit kita punya DNA, kriteria yang position striker yang kita nak. Tapi sebabkan nak kena further evaluation, kita invite dia trial dan then dia sign untuk kita orang last this season. Okey. Untuk kalau bagi scouting, apa mungkin cabaran yang benda yang susah dalam scouting ni lah? Untuk yang susah, cabaran kau lah? Cabaran tight deadline lah. Seminggu tight deadline. Macam tadi Ishan dah kat 7-8 page. Macam 3-4 report, 5 report seminggu. Mak. Kerja lain ada susah. Lepas tu nak kena ikut demand kita punya senior man punya squad punya coach lah. Dia punya demand macam nak player ni spesifik. Macam last season kita orang banyak hadap masalah dekat bahagian fullback lah. So kita nak kena ikut demand ni, dia nak player macam ni ke apa, susah ikut demand. Okey, bila kalau kita dah setahun dengan Wales setahun kan? Sekarang main Division 4. Mungkin apa next planning kau sebenarnya selain kau dengan Wales? Mungkin kau ada target-target lain sebenarnya untuk kau kembangkan career kau? Okey, untuk target lain sebenarnya aku ni pasang impian untuk jadi scout untuk kelab di EPL. Okey, good. Tapi tu long term punya sebab kita faham masih muda. Masih muda dan perlukan kos. Dia perlukan kos dan sebagainya, dan experience pun skill nak kena bagus. Tapi untuk yang short term ni aku nak cuba memperkenalkanlah scout ni dekat Malaysia. Sebab okey, kau dah berada kan, kau dah ada connection lah dengan club Spain kan. Kau mungkin tak ada suggestion yang kau buat untuk player Malaysia yang main dekat Liga Malaysia untuk dibawa ke luar? Mungkin kau boleh share juga. Untuk suggestion, aku pernah suggest untuk sebuah kelab dari Eropah, dari negara Cyprus. Sebab time tu aku sekarang pun kadang-kadang buat freelance voluntary. Macam kalau ada kelab nak kerja, bukan nak kerja, macam dia offer ada task, kau willing lah nak buat? Willing lah nak buat untuk diorang. So time tu diorang kata, why not suggest few players untuk dari Malaysia untuk diorang. Okay. So time tu aku suggest to them. And maksudnya kau bila diorang suggest tu kau kena buat report lah. Okay. Lepas tu bagi kat diorang, present kat diorang lah. And tapi saya pada suggestion tu diorang ada tanya satu player. Dan bila kita cakap satu player kelab Europe, kita tahu siapa lah. Arif Aiman Hanafi.
Tapi Ada yang bertanya Arif Aiman. Okey. Dia bertanya macam diorang sebenarnya dah scout player ni. Sebelum diorang kenal aku, diorang tahu Arif Aiman. Diorang tahu Malaysia sebab Arif Aiman. Diorang tahu Malaysia sebab Arif Aiman. So diorang kata macam ni Arif Aiman, aku bagi macam short report. Tak terlalu detail lah, tapi at least untuk diorang tahu dia punya strength, dia punya overview of his style of play. So diorang kata okay, betul lah suit dengan diorang punya recommendation, diorang punya scout sendiri lah. Tapi ada halangan sikit-sikit lah, macam ni diorang tak approach JDT ataupun Arif Aiman, macam dia punya market value ke apa, itu yang berkaitan lah. Okey, jap, sebelum kau suggestion ada yang kau buat report tu, aku nak tanya, mungkin hari tu ada artikel keluar yang kata Arif Aiman akan struggle di Europe. Mungkin based on kau punya scouting, kau punya report tu, betul apa yang satu artikel tak silap aku masa lepas dia ACL ada daripada Europe buat artikel kata Arif Aiman akan struggle kau main kat Europe. Apa pandangan kau sebenarnya? Okey, kalau aku punya honest opinion lah, sebab kadang-kadang kita tengok fans bola kat Malaysia, diorang kata Arif Aiman should be keluar moving abroad. Tapi untuk aku punya personal opinion, dia tak totally ready. Dia ready tapi tak totally ready untuk Europe punya level. Sebab aku ada satu weakness dia yang dia tak terlalu menonjol weakness dia tu. Tapi bila aku fikir benda tu, aku nampak ada satu report pada Twitter, pada scout lawan negara, dia senaraikan weakness tu, which is dia punya decision making. Bukan decision making yang dia inconsistentnya silap, dia punya lemah tu. Maksudnya macam game ni ada, next game tak ada. Maksudnya kalau dia fix benda yang kecil tu, dia akan okey. Maknanya yang dia punya decision making tu ialah bila dia dekat final third ataupun itulah. Sebab kadang dia lebih pilih untuk dribble away. Betul. Benda ni. Sebab kalau bahasa kita dia panggil bolat. Bola betul. Bola. Tapi dia kan bolat yang teruk lah. Dia bolat yang okey. Tapi dia pilih untuk dribble, dia boleh play combination sebab dia ada speed, willingness untuk penetrate defensive line lah. Itu okey. So maksudnya dia at least memerlukan masa lah sebelum dia keluar. Tapi kalau untuk dia ke liga di Asia, Jepun ataupun Korea Selatan, maybe he's ready. Dia okey. Itu okey. Tapi untuk level Europe, dia nak kena standby atau prepare dia punya diri sendiri dalam at least tahun atau 2 tahun. Then dia okey. Tak masalah. Bila kau cakap sebelum kau nak suggest, diorang dah tanya RFM, okey, siapa player yang kau suggest kat diorang tu? Mungkin kau boleh share, kau dah buat report. Yang suggest time tu, aku suggest 3 player. Dia Stuart Wilkin dari Sabah. Yang kedua Hakimi Azim. Yang ketiga dari Seri Pahang lah, Bakiuddin. Okey, kau share. Maksudnya apa? Bila kau dah bagi report, apa dia punya feedback pula? Dia punya feedback time tu, diorang macam boleh accept, diorang berminat, tapi macam untuk beberapa position tu diorang dah terlalu overload dengan diorang punya existing squad. So time tu diorang berminat dengan Bakiuddin. Diorang minat yang Bakiuddin, tapi time tu ada beberapa masalah isu lah. Ada beberapa isu yang menyebabkan diorang tak jadi approach lah Bakiuddin. So maksudnya 3 player ni lah yang kau bagi suggestion dekat diorang. So dengan Stuart Wilkin dengan Hakimi, macam mana diorang punya pandangan, diorang punya feedback? Yang punya feedback macam Stuart Wilkin, diorang berminat, macam of course dia ex Southampton punya academy punya player. Dia punya technical, dia punya strength, dia weakness, diorang macam okey, dia boleh terima. Tapi macam cakap dia overload. Maknanya macam kawasan midfield tu diorang dah terlalu ramai. Kat sana lah. Kat sana dia punya squad, punya existing squad tu dah ada terlalu ramai option dekat midfield. So diorang tak approach lah, diorang tak berminat yang tu. So Hakimi dia kata terlalu muda satu, dan dia kena prove something. Maknanya macam dia cakap, Arif Aiman pun muda, tapi dia boleh tahu. Macam Hakimi Azim, dia lebih kurang umur sama, tapi dia tak prove lagi beberapa ni lah. Okey, sebab bila kau dah ada dalam bahagian scouting ni, of course dia macam boleh tu in one kan. Kau boleh saja kat luar, at the same time kau mungkin boleh jadi agent player tu kan dekat. So mungkin pada pandangan kau sendiri, kau pun layan Liga Malaysia kan, siapa yang kau rasa selain Arif Aiman kita tolak tepi, yang mungkin dia punya statistik, dia punya kau punya scouting nampak okey, dia ni memang ada potensial lah untuk main dekat luar. At least Jepun, Korea pun dah okey. Kalau waktu sekarang, untuk yang player muda ke ataupun yang mungkin dua-dua boleh, mana-mana. Okey, kalau muda, aku ni minat dengan Azam Azmi. Aku pun suka Azam Azmi. Azam Azmi. Sebab aku dulu sebenarnya waktu aku main bola before dapat injury kat left knee, aku main right back. So aku boleh faham dia punya action. Sama dengan dia. Oh ya. Okey. Okay. So
aku boleh macam bila buat pasal defensif ni aku macam lebih peka lah sebab aku bekas defender waktu aku main dulu. So aku boleh nampak dia punya quality lah, dia punya willingness untuk ke offensive, transition ke defensif dia very quick. Boleh nampak waktu dia AFC Cup yang waktu dia lawan Central Coast Mariners. Gila yang pemain nombor 7 Australia yang laju bukan laju, yang besar tu, besar gadang tu. Aku ingat kita pada hari tu kita tengok aku lupa. Yang besar gadang yang dia masuk substitute second half. Kau ada okey. Azhar Azmi dia tak fizikal tak terlalu besar tapi dia pandai untuk recover back dia punya, sebab dia dah kalah fizikal tapi dia dah ni lah, dia pandai untuk recover back dia punya weakness yang kalah pada skill fizikal dan dia punya yang lain lah, macam dia punya dribbling pun okey untuk defender. So yang technical quite good. Ada potential lah. Ada potential. Kalau yang dah lebih umur sikit yang kau nampak. Lebih umur sikit. Yang nampak mungkin tapi dia mix player. Dia heritage lah. Okay, siapa? Macam dia aku cakap aku suggest Stoke Likin. Okey. Macam kita tahu dia level dia sebenarnya atas daripada betul. Dia ada quality yang baik. Memang dia ada quality yang baik. Okey, bila kau buat scouting, kau pun dah ambil sijil kan. So apa mungkin dekat Spain tu ada tak player-player yang mungkin diorang minta engkau ke bila sebut Malaysia, ni dia orang kenal ni. So sebenarnya kalau untuk dari Spain ke Malaysia maksudnya tak pun diorang tak nak player Malaysia sebenarnya. Diorang memang nak Europe je. Diorang nak Europe sebab diorang tak kisah kalau explore market Asia. Tapi yang jadi masalah bila macam documentation, macam visa, pasport, itu yang menyusahkan lah. Mostly visa. Sebab sebelum ni ada macam yang another Scotland Club Wales ni dia suggest player dari Asia, tapi dia kata diorang tak boleh susah sebab visa. Tu yang masalahnya, visa. Okey. Dan ni satu lagi kita tahu mungkin pandangan kau sendiri lah, sebab aku rasa bahagian detail report ni aku pun tak pro. Player muda kita Lokman Hakim kan, dia agak mungkin sekarang ni mungkin dia kata struggle kat luar, agak struggle. Apa punca sebab daripada mungkin pandangan peribadi kau sendiri lah, sebab kau pun dah banyak connection, dah banyak kenalan orang-orang luar, apa yang kau mungkin boleh share? Kalau Lokman Hakim tu, adakah dia perlu balik ke Malaysia untuk build confidence dia balik? Kemungkinan one of the possibilities lah untuk dia punya regain dia punya confidence. Sebab dia pergi Europe, tak salahkan dia bagus sebab dia berani. Betul. Tapi kemungkinan terlalu awal. Kemungkinan, aku punya personal opinion, tak mewakili semua. Jangan marah lah. So tapi dia dapat exposure yang bagus kat sana. Tapi sebabkan dia sekarang mungkin kata drop sedikit performance dia, even dengan under 23 baru-baru ni, dan mungkin dia boleh balik ke sini sekejap lah untuk regain dia punya confidence dan dia punya performance yang dulu. Sebab dia ikutkan dia sebenarnya boleh aku katakan waktu mula kemunculan dia setara Farid Haiman. Betul. Dia setara. Aku memang suka time dia umur 16-17 quality of game. Tak nafi. Dia setara tapi mungkin ada perjalanan berbeza. Perjalanan berbeza lah. Dia pilih ke Europe lebih awal. Okey, bila contohnya dalam bahagian scout ni, apa yang mungkin kat Malaysia ni mungkin jarang ada. Mungkin kau pernah ke suggest kau tak payah sebut kelab apa, kelab Malaysia yang kau nak memperkenalkan modul kau ke, nak mungkin bantu kelab dekat Malaysia secara freelance dulu ke supaya diorang nak percayakan kau? Sebenarnya ada few clubs, ke email ada, ke dia punya person in charge semua ada. Tapi kemungkinan aku punya experience tak cukup kuat ke, ataupun maybe diorang tak ada idea untuk memperkenalkan atau membuat scouting department kat kelab tu. Jadi diorang tak respon lah. So tapi tak salahkan diorang lah, sebab scouting pun baru nak diperkenalkan, kita baru nak kenal scouting kat Malaysia. So aku tak salahkan diorang kalau diorang palau ke apa. Mungkin ada player sendiri DM kau ke, tolong lah kau boleh buat satu report untuk aku ke, hantar keluar ke, ada ke? Setakat ni tak ada. Tak ada. Depan ni mesti ada je. Okey, contoh ni pandangan kau sendiri Sekarang ni bila trend kat Malaysia ni naturalisasi dah tu, satu lagi bila main dekat luar darah warisan asal ada sikit kita nak bawa main Malaysia. Untuk pandangan kau, adakah bagus benda tu ataupun kena based on statistik juga sebelum nak bagi dia main Malaysia? Untuk yang naturalisation lah, natural ataupun mixed blood lah, antara dua lah. Kalau mixed blood sebenarnya kita sebagai fans bola, mixed blood kita sebenarnya kurang masalah.
sebab kita macam terima diorang. Tapi untuk naturalisasi ni susah sikit lah sebab dia macam documentation semua kan, ada syarat-syarat diorang. Tapi untuk aku rasa aku pernah dengar ni daripada seorang individu dalam interview, kat mana aku tak ingat, tapi dia kata naturalisasi ni untuk short term. Aku dah dengar aku rasa, short term. Dan aku kemungkinan maybe 50-50. Tapi untuk naturalisasi ni dia bagus sebenarnya untuk bantu player kita tingkatkan. Sebab sekarang kita boleh nampak dalam kita punya recent call-up pun ada few naturalisasi macam Paulo Josue, Endrick Dos Santos. Dia bagus untuk bantu player kita mengembangkan dia punya bukan bakat, dia punya potential. Sebab bila kita mindset kita macam aku mana boleh dia ni, aku nak kena ni. So at least dia bantu dari segi mentality lah. Okay, bila kau dah dalam bahagian scout ni sebenarnya kan, sekarang ni orang selalu sebut era modern football lah, main build up play daripada bawah lah. Untuk kau sendiri, keeper sekarang ni wajib ke untuk follow the trend, guna kaki semua sebagai scouting? Ada mungkin kau punya club macam tolong cari suggestion keeper yang macam ni? Kalau untuk aku punya club, untuk balance demand keeper yang boleh bermain bola di kaki, yang selesa, yang comfortable with the ball. Tapi untuk secara umumnya dalam dunia bola sepak sekarang, aku takkan kata yang dia ialah emas. Is a must. Tertinggal is a must. Sebab dia based on coach. Sebab not every coach in the world yang akan guna sistem tu lah. Sebab sometimes dia nak traditional keeper, ada yang ni dia nak yang comfortable dengan the ball, dia fit. So tak wajib lah. Tapi kalau ada, dia akan jadi satu aset yang bagus. Kau rasa penting tak scouting dekat Malaysia ni untuk pemain import ataupun dekat liga luar? Apa pendapat kau sendiri lah? Kalau untuk Liga Malaysia, dia sebenarnya penting untuk every club spend sedikit budget untuk scouting department. Macam aku sendiri, macam aku Bells Club cuma Division 4. Tapi macam mana Division 4 dekat Spain boleh ada scouting department? Division 4 saja. Kalau quality mungkin standing, macam dulu kita ada Liga Premier, mungkin standing Liga Premier. Liga Premier, okay. Memang kemungkinan standing Liga Premier lah. Tapi dia ada scouting team dan every decision untuk cari player, diorang buat dengan penuh details. Untuk diorang make sure fit the DNA, style of play, nak punya injury history apa semua sangat penting untuk pemain-pemain. Jadi untuk kelab Liga Malaysia, berbalik pada Liga Malaysia, club should be spend their money untuk scouting department. Sebab kadang every years, sometimes kita dengar isu macam pemain import yang dipilih cuma setanding pemain lokal, setanding ataupun mungkin bawah lagi pada pemain lokal. Dan aku rasa macam tak ke dah merugikan sedikit bajet. Betul. Merugikan sedikit bajet sebab pay import of course maybe some of them gaji lagi mahal. Lagi mahal, betul. Lagi mahal. Jadi macam dah merugikan masa, tenaga dan juga duit. So dia macam pentingnya scouting untuk kau tahu. Sebab ada seorang player yang kita hype dengan dia punya reputation, dia punya playing history, dia punya previous clubs. Tapi bila end up main kat Malaysia, ada few issues yang kita baru tahu. Macam injury history dia, dia punya weakness dia tak fit, cara permainan macam tu dengan club dia sekarang. So dia penting lah, kita tak boleh ambil player macam based on ni bukan nak condemn lah, bukan nak condemn, tapi saya sebut untuk ejen luar negara lah. Kita tak boleh rely kepada ejen saja. Kita nak kena ada macam ejen suggest, kita nak kena hantar scout untuk tengok untuk evaluate the players lah. Bukan ejen semata-mata bukan ejen semata-mata. Kalau ejen nak duit. Ejen macam self-made, macam kau nak barang aku. Barang aku bagus duit. Okey. Tapi contoh kalau kau dah macam kita ambil mana-mana player dah scout, lepas tu dah guna data analisis semua, dia ni player ni sesuai dengan sistem ni semua, tapi tak menjadi. Mungkin apa faktor dia sebenarnya? Dia dah semua dah lengkap tapi dah tepat tapi tak menjadi bila dia real game lah. Mungkin faktor pemain tu sendiri lah. Kemungkinan faktor pemain tu sendirilah. Mungkin dia punya adaptability, dia tak boleh nak adapt terlalu cepat atau lambat panas lah, kita panggil lambat panas. Dia lambat panas kan. Mungkin kalau management ataupun coach tu sendiri jenis yang trust dengan dia punya plan, dia punya projek, mungkin akan bagi masa sedikit. Tapi kalau tak ni, adalah salah dia tu kat mana-mana.
yang most of the times kalau masalah player macam dia dah fit DNA, dia okey bermain cara ni, dia okey, semua okey, tapi tak menjadi. Selalunya masalah adaptability ataupun dia punya mood tak baik ke macam tu lah. Okey, kalau kau tengok kita punya pembangunan akar umbi dekat Malaysia ni sekarang ni mungkin sekarang kita ada NFDP lah. Rasa Academy JDT, mungkin klub lain pun ada yang tak ada kan. So kau rasa the right way ke untuk kita punya sistem pembangunan dekat Malaysia ni? Adakah betul ataupun kena ada perubahan yang lain juga? Kalau nak cakap pasal pembangunan dari grassroots lah. Grassroots, yes. Dari grassroots, biasanya kita buat macam decent program, dia bagus tapi decent. Mungkin ada few improvement lah. Macam apa yang aku nampak recent years ni, kita dah ada start squad project MSN. Okay. MSN. Dan itu bagus sebab macam at least kalau contoh pada player pada kita punya program pembangunan, at least diorang dah ada masa main at least untuk setahun. Dan masa setahun tu tipu kalau kita player-player muda kita ni untuk tunjukkan dunia qualities. At least klub-klub yang lebih besar dalam liga kita boleh ambil lah. So development tu bagus, tapi untuk grassroots every club, tadi kita borak national program. Untuk every club dia nak kena, macam cakap, scouting kena ada. Untuk grassroots punya scouting lah, bukan untuk main squad. Lepas tu dia punya plan yang betul. Macam contoh, kita ambil contoh paling senang lah, kita ambil JDT. Macam mana scout dia sampai ke pedalaman. Betul. Dia punya pembangunan. Dan kampung. Sekarang tengah berlangsung Super Mock. Dengan beraninya JDT masuk for the first time. So aku rasa itu exposure yang bagus. And every clubs in Malaysia sepatutnya ada development plans, short term, long terms. Sebab aku berkesempatan pergi Super Mock pada tahun lepas, ada masa tu ada PSG punya kelab semua kan. Bila aku borak dengan jurulatih ataupun aku interview dengan jurulatih luar, dia kata Malaysia punya budak-budak ni sebenarnya ramai yang bagus, ramai yang berkualiti, tapi bila dia penambungan tu dia tak menjadi. Apa faktor dia sebenarnya, pandangan kau sendiri lah? Okey, sebenarnya bila macam 16 17 dia tak dah flop. Okey, sebenarnya sama ada awal tahun ni ataupun tahun lepas ada seorang influencer ni, aku tak ingat nama dia siapa. Dia mixed blood Malaysia Germany. So dia kata sebenarnya dia sama macam skeptikal, sama typical mindset dekat Europe macam Asia ataupun spesifik South Asia, Malaysia quality offer tak bagus. Tapi sebenarnya bila dia datang ke Malaysia, dia tengok budak-budak boleh main bola dengan bagus. Tapi dia kata macam tadi Isyam cakap, kesinambungan yang tak ada. Dan itu sebenarnya jadi masalah. Macam saya cakap tadi, one of the improvement aku nampak squad project MSN tu bagus, tapi maybe ada few areas yang kena improve lah. Sebab player-player ni macam sebenarnya kalau kita pergi luar-luar sekarang, macam Liga Sosial ke apa, kalau kita tanya, kau budak mana lu? Budak project every state ke apa, itu bagus. Bukanlah bagus apa, tapi macam terlalu banyak sangat lambakan yang tak menjadi. Betul. Jadi dia nak kena ada few improvement lah daripada player yang underage ke main squad. Dan sepatutnya dalam umur range antara 13 ke bawah 17 atau bawah 18 ni, dia peringkat yang sangat crucial untuk diorang belajar. Dan aku ambil sedikit dari program pembangunan dekat FAI ataupun Football Association of Ireland. Kalau tak silap lah aku, dia orang pentingkan antara range umur aku sebut tadi, waktu ni dia orang akan kurangkan tournament ataupun match. Okey. Untuk range ni, dia orang akan lebih kepada knowledge ataupun improvement dalam teknik dia orang. Dan sebab dia orang rasa tak guna every weekend kau hantar ke tournament, tapi teknik kau still ke laut lah. So diorang pentingkan teknik improvement tu. Kalau salah aku FAI lah, ataupun kalau aku salah betulkan lah. Okey dong. Tapi ada macam piala beli kalau tak salah aku, masa tu ada one of kita punya crew pergi. Dia kata dekat, pandangan tu betul ke? Dia kata player-player macam belia sekarang ni umur mungkin 17-18 kot yang main sekarang ni. Sepatutnya diorang kena main at least 30 ke 40 game setahun. Tapi kat Malaysia ni kurang. Kalau kau dapat masuk final pun dalam 20 game je. Kalau kau kalah awal dah 10 game je main sepanjang setahun. Macam ni. Jadi untuk game exposure tu pun aku tak deny game exposure pun penting. Tapi dia kena balance lah.
Macam ni, macam FAI tu kita macam itu method negara dorang. Method negara dorang, kita pun kena ikut cara kita sendiri. Kena ada our own plans. So kemungkinan kita kena balancekan, sebab kalau kita hantar game saja mungkin 30 ke 50 game setahun. Tapi improvement dalam teknik, first touch ke shooting, passing still tak improve to be a better player. Dia tak menjanjikan satu improvement bila player tu meningkat naik. Sebab macam kita rasa macam aku dah banyak main game, aku bagus, tapi teknik still salah. Dia nak kena, dia ada pro and cons dia dulu. Pros and cons lah. Okay, bila kau dah scout ni, mungkin kau dah dalam setahun lebih kan, dekat 2 tahunan kau ni. So apa mungkin kau punya, masa tu kau cakap kau nak naikkan dekat Malaysia kan. Mungkin next plan kau akan datang, mungkin kau nak betul-betul tubuhkan satu maybe agency kau sendiri dekat Malaysia ni ke, sebagai scout untuk memperkenalkan dekat Malaysia ke, ataupun kau nak kerja dengan club di Malaysia dulu sebelum kau keluar? Okay, itu yang kedua lah. Sebenarnya aku nak try approach any clubs. Sebab sebenarnya sepanjang aku jadi scouting, kadang aku save data player yang daripada luar negara. Okay. Yang import lah, macam kau nak try bawa. Play import lah, yang aku rasa boleh meningkatkan mutu. Macam baru ni aku scout seorang teammates Noalin, okay. kat SJK. Finland kan? Finland. So, dan aku rasa dia boleh kata, kalau dia jadi pemain import negara kita, dia boleh produce better gameplay lah. Dia posisi apa? Dia striker, tapi role spesifik dia as deep lying forward. Maksudnya dia antara number 10 dengan striker atas lah, top striker. Okay. Kau dah ada, mungkin kau punya scout, aku dah memang dah ada list yang player-player luar yang kau cuba mungkin nak approach kat player Malaysia. Okay, try bawa player ni, ada? Ada. Sama dengan player Malaysia, mungkin kau dah senaraikan ke untuk kau try kat luar, ada juga? Kalau Kau mungkin kau dah save data-data orang untuk player Malaysia ke abroad lah? tak ada lagi. Yang Selain 3 tadi. itu. Mungkin kau ada planning, okay aku try ni lah. Setakat ni tak ada lagi. Tak ada. Sebab sekarang quite busy lah dengan Velas. Sebab sekarang baru start season, new season kat Europe. Kat Europe. Dengan kerja pun bertambah sikit kan, opposition analysis. So banyak sikit lah. Okay, mungkin lah daripada aku pandangan aku sendiri lah pasal Akir Rashid. Aku suka Akir Rashid sebenarnya. Apa kau rasa dia ada potensi untuk Akir Rashid untuk pergi at least pergi luar, sebab aku suka luar. style playing dia. Cuma mungkin sometimes pandangan aku sendiri, dia lebih agresif dalam nak masuk dalam box D kot. Cuma kadang-kadang decision making dia cloud juga bila dah sampai final third tu. Untuk Akir Rashid, sebenarnya dia antara player yang personally aku minat pada zaman sekolah. Sebab aku pada zaman aku habis sekolah sampai aku masuk diploma, aku banyak tengok dia main daripada Kedah sampai ke JDT sekarang. Dia bagus sebenarnya, dia ada potential. Tapi macam cakap tadi, macam decision making ni pun maybe nak kena improve, ataupun ada few areas lah. Dan aku rasa mungkin stamina pun mungkin jadi mungkin lah, sebab aku rasa for now, pandangan aku sendiri sorry ya Kia, kalau kau tengok video ni, dia dalam 60 minit, 70 minit dia okey lah, dia boleh main ataupun dia sebagai super sub lah untuk aku pandangan aku lah. Minta maaf, saya senada. Saya minta maaf, tapi cuma personal opinion. Saya pun bukan pro player. Saya cuma seorang peminat lah. Yang pemerhati bola negara kita. Tapi dia bagus. Dia ada potential. Okay, ni soalan aku yang satu. Okay, contoh kau dah buat scouting, ada 7-8 helai report kau buat kan. Macam cara dia main, gameplay dia, injury history, everything, semua sejarah dia. Untuk di luar, mungkin di side luar performance, dari segi mental dia macam mana? Macam mana? Ada maksudnya dah dalam scout kau ke? Macam mungkin dia pernah datang sini tapi tak boleh adapt. Macam ni. Ada masuk dalam report dia. Kalau untuk off the pitch, sebenarnya off the pitch itu yang cari aku tadi. Okay, off the pitch aku tak bahagian tu. Tapi kalau untuk mentality, on the pitch, yes, scout. Macam mana cara dia punya reaction terhadap referee's decision, dia punya ataupun tindak balas daripada teammates dia kepada dia, ataupun dia kepada teammates dia. Dia berbeza. Macam contoh, macam teammates dia macam contoh dia hilang bola, hilang possession. Dia marah. Teammates dia sound dia macam, benda kau main ni kan, hilang bola. Kita nak keep position. Then tengok cara dia respond, mentality dia. Sebab kadang macam contoh kita ambil player tapi mentality tak bagus, sometimes dia boleh jadi macam virus lah kita panggil. Dan ni macam ketidakharmonian. Melayunya. Okay, faham. So the off the pitch bukan kau tak buat, kau on the pitch macam apa yang berlaku atas padang lah, reaction dia, everything semua kan. Okay, faham. Okay, mungkin ini last.
Untuk kau sendiri bila aku rasa scouting macam aku cakap tadi, scouting kat Malaysia ni belum berkembang, belum meluas, tapi aku rasa dia ada komuniti macam kau pun kenal ada Syariman kan. Semua macam ni kau lihat komuniti dekat Malaysia ni, mungkin kau ada kawan-kawan ke grup-grup WhatsApp ke untuk berborak sesama sendiri pasal scouting dekat Malaysia. Kalau untuk scouting kat Malaysia, setakat ni aku cuma banyak bertanya ataupun berborak dengan Adam Sariman sajalah, Head of Development Player dekat KTFC. Sometimes untuk minta tunjuk ajar ataupun sebagainya, sebab aku still new. Tapi dia cuma dia seorang sajalah dalam industri kita. Kalau sebab aku ni banyak borak pada orang daripada overseas. Macam tadi aku sebut sekarang, task baru aku weekly task untuk Velas opposition analysis. Secara jujur aku tak tahu buat sebelum ni. Macam cara nak tengok team tu organize, dia punya build up ke structure, formation, cara attack dari set piece tak tahu. Dan aku minta seorang macam kawan rapat dari overseas lah. Dia recruitment analyst untuk Hibernian. Hibernian yang kalah dengan Sevilla. Condemn kan. Lepas tu, dan dia ajar aku lah cara buat position analysis. Untuk borak scouting banyak dengan orang negara. Tapi untuk negara kita cuma Adam sajalah seorang. Adam saja sebab kalau tak salah aku, Adam pernah share dengan aku juga, dia ada seorang player daripada luar minta dia buat pasal player tu kot, tak silap aku. Mungkin satu hari nanti kau boleh share juga kau punya kontak ke, kau punya Instagram, Facebook, IG, TikTok. Mungkin player tahu kau player tengok video ni, tolong kau scout aku punya detail lah, kau boleh share. Jadi nak kontak kau lah untuk social media. Social media sebenarnya mostly semua guna username sama. IMQYYM. I'm Koyum. Dia mostly sama, TikTok, Twitter dengan Insta sama saja. Okey, ni last daripada aku. Sekarang ni aku rasa documentation Richard Chin dengan Kobe J. Chong kot. Kan ada lagi warisan. Aku rasa dua ni je kot. Setakat ni tu dua. Pandangan kau, mungkin kau pernah buat analisis pasal orang scouting, dia sesuai ke untuk dengan Malaysia sebenarnya? Untuk Kobe aku tak pernah tengok, tapi Richard aku pernah guna satu website West Scout, mana video player-player serata dunia ada dalam tu. So aku tengok Richard Chip main. He's quite good yang player. Dia bagus. Dan aku rasa kalau kita siapkan documentation dia at least sebelum Asian Cup next year, aku rasa dia boleh bagi tambah nilai yang bagus. Sebab aku boleh kata right back kita pun dah boleh kata solid. Kemungkinan lah untuk left back right back. Dia main right back. Dia main left back. Maaf. Okey. Left back. Kita dah ada Daniel Ting, Corbin Ong dengan dua tu juga dua tu. Dan kalau tambah dengan Richard Chin, sepatutnya dia akan solid lah. Sebab kalau untuk dari right back kita ada Azam Azmi dengan Matt Davis. Tu pun aku rasa dia boleh memberikan squad depth yang bagus. So untuk Kobe, tak pernah tengok lagi tak pernah tengok. So kemungkinan balik akan tengok. Sebab aku pun tak pernah tengok game dia live lah. Banyak tengok highlight dia. Kalau highlight mesti gempak kan. Mungkin harapan kau lah last, untuk apa kau harapkan untuk maybe career kau sendiri untuk bidang dalam scouting ni? Untuk bidang scouting, untuk personal, macam aku cakap, aku pasang impian nak ke EPL. Mana-mana klub asalkan kat EPL aku nak discount untuk orang. Itu memang, tapi itu untuk long term punya plans lah. Untuk short term punya plans, aku nak bagi tahu semua orang yang scouting ni penting dalam liga kita. Macam cakap ada isu-isu macam pemain-pemain import tu, geram je every year dengar benda tu. Macam tak condemn lah, tapi at least kena ada lah. Macam mana kelab-kelab luar negara, even lower divisions tak ada, kita main division Liga Super kita suatu ada. Kita club professional, kita kena ada lah. Sebab dia boleh save kita banyak aspek. Okay, thank you Koyum. So dia lepak dengan kita orang. Serius, aku rasa bangga sebab anak-anak muda macam Adam, Chung Hang ke kau sendiri yang aku kenal lah. Diorang dari usia muda tu, diorang dah tunjukkan satu minat apa yang diorang nak buat sebenarnya. Itu yang betul sebenarnya. Kau dah tahu apa target kau untuk kau kembang. Aku doakan kau supaya satu hari nanti kau dapat capai impian kau. Mungkin satu hari nanti kau datang studio ni balik sebagai seorang scouting kat kelab-kelab Liga Malaysia, mana tahu kan.
dekat EPL masa tu lah. So thank you InsyaAllah. Koyum. Mungkin lepas video ni keluar nanti mungkin ada player-player akan DM kau, tolong hantar aku punya resume kat luar. Mana tahu kan. So guys, thank you so much guys. Jangan lupa minggu ni mungkin kita ada busy dengan Pesta Bola Merdeka walaupun Palestin baru mengesahkan tarik diri. So hari Jumaat ni tetap akan ada game Malaysia lawan India, tapi salah satu tim akan main satu game je lah. So siapa menang akan lawan terus final lawan Tajikistan di Selasa. So kita jumpa next video akan datang. Thank you for support. Jangan lupa follow semua social media kami, YouTube, IG, Facebook, Twitter.